Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kembali kita dalam podcast Sembang Sembang. Saya hos anda, Zainul Mukhtar Zainul Abidin. Pada hari ini, kita akan memulakan sedikit diskusi dalam topik berkenaan dengan mengintegrasikan diri ke dalam sesebuah organisasi. A very interesting topic. Setiap tahun kita akan dapat melihat ramai anak-anak bangsa yang mengejar untuk memasukkan diri dalam institusi-institusi pengajian tinggi, sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Dan juga pada masa yang sama juga institusi-institusi tersebut mengijazahkan ramai anak-anak bangsa dengan diploma, dengan degree, dengan master degree dan pelbagai lagi. Persoalannya sekarang, adakah pihak-pihak majikan seperti badan-badan kerajaan ataupun GLC separuh kerajaan ataupun organisasi-organisasi swasta di luar sana, apakah kriteria-kriteria pemilihan mereka dalam aspek pemilihan calon-calon untuk bekerja dalam sesebuah agensi kerajaan? Sebagai contoh, pada masa kini tidak lagi seperti dahulu di mana kita dipilih kemudian ditempatkan dalam perspektif dikatakan probationary period, sama ada 3 bulan, 6 bulan atau setahun, dan selepas itu disahkan dalam jawatan sama ada tetap dan berpencen. Di masa kini, pemilihan calon-calon untuk ditempatkan dalam agensi kerajaan atau GLC selalunya berdasarkan ke atas kontrak, sama ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, malah ada juga dalam perspektif hanya 7 bulan, sama ada disambung kontrak ataupun ditamatkan kontrak tersebut adalah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Bagi pihak majikan, sekiranya mereka menyalahpilihkan calon-calon tertentu dan menempatkan dalam organisasi mereka, maka ianya akan mendatangkan pelbagai masalah. But as the saying goes kita sini, if you choose the wrong candidate, it's like going to the night market, buying a cactus and keeping it in your pants. Jadi perspektif dinyatakan, seandainya kita salah pilih calon, ibaratkan kita mengambil pokok kaktus dan simpannya dalam seluar kita. Duduk tak kena sakit, berdiri tak kena sakit. Jadi nak buang sebegitu ataupun nak tamatkan perkhidmatan serta-merta, ada dia punya tata caranya. Tapi kita tidak mahu menumpukan fokus kita kepada aspek dikatakan terminating di employees service. Kita tak mahu menumpukan kepada penamatan perkhidmatan seseorang kakitangan. Di dalam aspek diskusi ini, kita lebih fokus kepada yang positif, kepada yang konstruktif. Bagaimanakah seorang calon itu boleh mengintegrasikan diri dalam organisasi, diterima baik oleh ketua-ketua jabatan, oleh pentadbir-pentadbir dan rakan-rakan sekerja yang telah berkhidmat begitu lama dalam organisasi tersebut. Amnya pihak majikan atau pihak pentadbir majikan akan tahu sama ada mereka telah memenuhi pekerja yang boleh menyesuaikan diri. Apabila seseorang pekerja baru itu mempunyai ciri ingin tahu, bijak, intelijen, ingin mencuba, ingin mempelajari sesuatu yang baru, melihat peluang untuk berinteraksi bersama dengan rakan-rakan sekerja yang terdahulu daripada diri mereka, tidak merungut, jarang merungut, mencari cara untuk berjaya dan terbuka kepada idea-idea baru. Kadang-kadang kita yang dikatakan fresh graduate atau
graduan yang baru keluar daripada institusi pengajian tinggi, kita mungkin handal, mungkin pandai, mungkin pintar dalam perspektif subjek matter yang kita belajar dalam institusi pengajian tinggi tersebut. Namun kadang-kadang apabila kita menjejaki ke dalam sesebuah organisasi, apa yang kita pelajari dalam universiti kadang-kadang tidak cukup untuk membolehkan kita menyesuaikan diri dengan rakan-rakan sekerja yang lain. Malah kadang-kadang kita kena mengenepikan apa yang kita tahu sebelum ini dan mempelajari perkara-perkara yang baru dalam organisasi yang kita menjejakkan diri. New subject matters, new skills, new knowledge yang perlu kita dapatkan. Maka yang paling baik untuk kita cari adalah kepada pekerja-pekerja yang lama bekerja dalam organisasi tersebut. Dikatakan pekerja yang boleh menyesuaikan diri, bagi kita fresh graduate yang baru masuk dalam organisasi, pekerja yang boleh menyesuaikan diri adalah berharga kepada organisasi kerana mereka membantu organisasi untuk menyesuaikan diri dan boleh berubah dengan perubahan semasa. Dalam aspek pengurusan atau dikatakan man management, pengurusan kemanusiaan, dinyatakan secara spesifik sudut pertama dalam mana-mana pemilihan pekerja yang paling penting sekali adalah melihat, assess kepada sikap individu tersebut. Karakter kita di sini, kepribadian diri, sikap kita. Kalau dalam bahasa layman term ni dia kata PL, perangai. Yang ni yang penting. Perlu kita utamakan diri kita di sini. Kita harus mengenepikan ego diri kita. Tepikan dulu riak diri ni. Riak ni kalau ikut agama pun tak berapa sesuai. Dilarang kita untuk ada riak pada diri kita. Maka humility, humbleness, respect, communication, perkara ini yang paling penting. Bukan nak suruh kita melihat diri kita ni kecil, tidak. Tapi kita merendahkan perspektif ego diri kita, menghormati mereka yang lain, pekerja-pekerja yang lebih lama daripada kita, dan dalam masa dikata confinement period, probationary period 6 bulan ke setahun adalah lebih baik kita belajar daripada mereka tentang pendekatan kepada kerja, ilmu dalam perspektif yang perlu ada pada diri kita, knowledge kita di sini, dan kemahiran yang perlu kita bina. Yang ni perspektif dulu. Tetapi kalau kita mendekati diri kita dalam organisasi dengan hanya memilih memandang rendah kepada mereka yang telah bekerja lama sebab mereka tidak mempunyai dikatakan ijazah atau mereka tidak ada master degree, qualification mereka rendah. Jadi kita pandang rendah kepada mereka yang lain. That is your first step into failure. Itu adalah langkah pertama ke dalam kegagalan diri kita. Jadi penting dalam masa 6 bulan ke 1 tahun, dia katakan di sini adaptability, penyesuaian diri. Yang keduanya dia kata di sini acceptance, menerima seadanya, kaki tangan dalam organisasi tersebut. Interact, kita berinteraksi dengan mereka dengan respect, menghormati mereka yang lain dan berinteraksi dengan gaya yang positif. Apa yang kita tahu kita boleh berkongsi, dan apa yang kita tidak tahu kita boleh mempelajari kepada mereka. Jadi para pendengar yang saya hormati sekalian, setakat ini sesi kita pada sembang-sembang pada kali ini berkenaan dengan topik mengintegrasikan diri ke dalam organisasi baru.
kita akan berjumpa lagi dalam sesi seterusnya, bahagian kedua, mengintegrasikan diri dalam organisasi baru ini dengan kupasan-kupasan yang lebih banyak tentang bagaimanakah kita boleh menyesuaikan diri dan seterusnya bekerja dalam sifat diri yang positif dan keadaan bekerja yang harmoni sesama mereka yang lain sehingga dapat kita meneruskan kontrak kita tahun demi tahun. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi kedua yang akan datang. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Sembang-Sembang. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.